Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu kenyataan Anwar Ibrahim yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutamanya kepada semua wakil rakyat, ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, dan semua YB Datuk yang sepatutnya bekerja untuk rakyat. Jadi Anwar telah membuat kenyataan. Anwar tegur wakil rakyat turun padang hanya menjelang PRU. Bayangkan kalau penyakit ini di mana ada wakil rakyat yang hanya turun padang ketika menjelang PRU ke PRNK, dan wakil rakyat ini ada dalam kerajaan, mungkin dalam parti PKR, mungkin dalam PH, mungkin dalam mana-mana ahli parlimen, wakil rakyat dalam kerajaan perpaduan. Mungkinkah Anwar bertindak untuk memecat mereka sebab tidak suka dengan cara kerja sedemikian? Itu menjadi pertanyaan orang kampung macam saya. Sebelum kita teruskan, saudara-saudara, sini saya kongsikan kepada Anda produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik untuk sistem imun badan kita. Produk ini untuk mendidik imun badan kita menjadi bijaksana, untuk meningkatkan kekuatan imun badan kita. Bila produk ini masuk ke dalam sistem imun badan kita, mendidik imun badan kita menjadi bijaksana dan tidak bodoh untuk melawan pelbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat tentang produk ini, terutamanya kepada Anda yang mungkin sedang mengalami penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, gout, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, Anda boleh hubungi nombor yang tertera. Saudara-saudara, Anwar Ibrahim, kita tahulah Anwar sebagai Perdana Menteri, Anwar sebagai Presiden Parti, sebagai pengerusi Pakatan Harapan, Anwar sudah pasti memegang tanggung jawab yang besar. Jadi saya amat setuju dengan kenyataan Perdana Menteri, di mana PM mengingatkan wakil rakyat supaya menghentikan budaya bermusim turun padang menyantuni rakyat hanya pada saat akhir sebelum pilihan raya. Beliau berkata, pendekatan kerajaan madani bukan gimik politik, terutama menjelang pilihan raya. Sebaliknya, memberi perhatian kepada kelompok majoriti rakyat. Jadi, dengan teguran Anwar ini, saya rasa ini perlu didengari, perlu diambil serius oleh setiap wakil rakyat. Tidak kira daripada PKR, daripada UMNO, daripada Amanah, daripada DAP, semualah parti yang mewakili kerajaan perpaduan. Siapapun juga yang di luar sana bergelar wakil rakyat, ini adalah teguran daripada Perdana Menteri. Jadi akhirnya bagi saya setuju dengan pandangan dan dengan teguran daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jadi kita tak tahulah siapa wakil rakyat itu yang mungkin ada, hari ini yang hanya bermusim, dah nak dekat-dekat PRU kah, dah nak dekat-dekat PRN kah, barulah nak sibuk tunjuk muka bagai. Jadi bukan itu yang kita mahu. Rakyat mahu wakil rakyat yang sentiasa bekerja. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, antara episod yang panas kita dengar sebelum ini adalah berkaitan dengan skandal rasuah Sabah. Tapi saudara-saudara, ada satu lagi berkaitan dengan skandal rasuah Sabah yang kita dengar sebelum ini, melibatkan beberapa adun. Bahkan sebelum ini, nama-nama besar di dalam kepimpinan Kerajaan Negeri JRS disebut di dalam isu ini. Tapi pada akhirnya, satu lagi dapatan yang mengejutkan. Lagi kejutan Sabah. Skandal pelombongan selubungi STA, pemimpin tertinggi PBS. Dua parti ini, STA dan PBS. Jadi adakah kedua-dua parti ini mungkin akan bertindak keluar daripada JRS, mungkin bertindak untuk
kepimpinan JRS membubarkan keahlian ataupun kerjasama bersama dengan STA dan juga PBS karena isu ini. Oke, sebelum kita teruskan kepada isu yang panas ini, saya kongsikan kepada Anda produk molekul imun, molekul bijak. Produk ini sangat baik, sangat bagus kepada Anda di luar sana yang mungkin sedang mengalami penyakit kencing manis, gout, darah tinggi, kolesterol, penyakit melibatkan perut, penyakit melibatkan jantung, dan apa juga jenis penyakit. Sekiranya Anda mahu gaya hidup yang lebih sehat, mahu mengubah gaya hidup Anda boleh mencoba produk ini. Produk ini adalah molekul imun, molekul bijak, mendidik sistem imun badan kita menjadi bijaksana, menjadikan sistem imun badan kita kuat sehingga 437% dengan kekuatan ini mampu melawan berbagai jenis penyakit. Sekiranya Anda berminat, Anda boleh hubungi nomor yang tertera. Saudara-pun, kita kembali kepada isu sebentar tadi. Kurang dari 48 jam sebelum seorang pemberi maklumat dan 2 adun ditetapkan untuk didakwa kerana rasuah di Sabah, Malaysia kini mendapat nama 6 lagi ahli politik yang dikatakan terlibat dalam skandal perlombongan. Mereka yang terlibat termasuk pemimpin tertinggi STA, Parti Solidariti Tanah Air, dan Parti Bersatu Sabah, PBS, yang kedua-duanya merupakan komponen utama kerajaan negeri JRS. Antaranya ialah Presiden STA Jeffrey Kitingan, 2 timbalannya Elron Alfred Angin, serta Robert Tauik, pemangku Presiden PBS Dr. Joakim Gunsalam, pendahulunya Dr. Maximus Ongkili, dan timbalan Presiden Parti Jahid Jahim. Satu sumber telah memberikan Malaysia kini tangkapan skrin yang didakwa diambil daripada rakaman video melibatkan pemimpin terbabit. Malaysia kini turut ditunjukkan petikan ringkas rakaman itu, tetapi tidak diberi kebenaran untuk mengeluarkannya semula. Jumlah keseluruhan yang terlibat untuk 6 individu terbabit ialah hampir RM4 juta, RM3,96 juta, tepatnya dakwa sumber itu yang bercakap dengan syarat tidak mahu namanya disiarkan. Sebagai tambahan bukti video, sumber terbabit mendakwa bahawa mesej WhatsApp dan dokumen lain wujud untuk menyokong transaksi tersebut. Satu tangkapan skrin dikaitkan dengan dakwaan terhadap Maximus masih menjadi Presiden PBS pada masa rakaman pada Januari 2024. Menampilkan individu ketiga yang tidak dikenali, yang menurut sumber itu dikaitkan dengan ahli politik terbabit. Sari kata dalam tangkapan skrin merujuk kepada perbualan didakwa 600,000 bertukar tangan. Bagi Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri Sabah serta Menteri Pertanian dan Perikanan Negeri, sumber itu mendakwa dia menerima RM1.78 juta yang merupakan jumlah tertinggi. Joakim seperti Jeffrey memegang jawatan timbalan Ketua Menteri 2, juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri. Menurut sumber itu dia didakwa menerima 600,000 juga. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, dengan beberapa nama-nama besar di dalam JRS ini, adakah ini menjadi penyebab kepada kekalahan JRS? Dan penyebab kepada nama-nama besar ini mungkin boleh dipecat, boleh dikenakan tindakan undang-undang sehingga ditangkap. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Rakyat Sabah, rakyat Malaysia mahu mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Akhirnya kebenarannya kita nantikan saja. Kita nantikan saja apa yang akan berlaku selepas ini. Apa komen Anda?